Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ahsin khuluqana wa afsah alsinatana wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat bersua lagi pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, diberi limpah kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada kali ini sama-sama kita bincangkan dan kita kupas sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sambungan adab-adab puasa. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Dalam perkara ini, Imam Ghazali telah menetapkan puasa ni ada 3 tingkat, ada 3 pangkat. Ada 3 pangkat. Iaitu pangkat yang pertama iaitu puasa umum. Puasa umum. Puasa orang awam. Dinamakan juga puasa orang awam. Puasa orang-orang biasa. Iaitu hanya puasa meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan batalnya puasa. Puasa orang biasa, puasa orang awam, yang hanya berpuasa, kebanyakan orang awam, yang mana mereka berpuasa hanya nak menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan kita berada di takut biasa. Jangan kita jadi seperti orang yang tak belajar, tak mengaji, yang mana hanya puasa, berpuasa serta nak jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja. Tetapi dia tidak jaga. Tak jaga mata, telinga, perut, tangan, kaki, kemaluan daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dalam perkara ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa pun pahala puasa itu, kecuali lapar dan dahaga sahaja. Ayatnya nak beritahunya bahawa Rasulullah bersabda bahawasanya betapa ramai orang yang puasa tapi tak boleh pahala, hanya lapar dahaga sahaja. Kerana apa? Kerana dia berpuasa, dia tahu
apa itu puasa, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi dia tidak tahu, dia tidak menjaga. Kalau dia tahu pun dia tidak jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa tu. Jadi kita kena jagalah. Kita kena jaga jangan jadi orang yang rugi. Orang yang rugi tak jaga pantai lari. Tak jaga pantai lari, iaitu tidak menjaga panca indera dia daripada melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa tu. Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyempurnakan puasa kita ni, maka kita kena jaga jugalah. Kena jaga juga seluruh anggotamu, seluruh tubuh badanmu, terutama sekalinya di diri kita ni ada 7 panca indera. Kata ulama ada 7 panca indera. Cuba kita bila satu-satu. Yang pertamanya mata, yang keduanya telinga, yang ketiganya mulut, yang keempatnya perut, yang kelimanya tangan, yang keenamnya kaki, yang ketujuhnya kemaluan. 7 perkara tu yang utama sekali lah. 7 perkara ni kita kena jaga. Bila kita jaga 7 perkara ni pula, pada Imam Ghazalinya, kita telah berada di pangkat yang kedua, iaitu puasa khusus. Puasa khusus iaitu lagu mana? Dia lepas dari puasa umum tadi. Puasa umum tadi dia telah memelihara diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pangkat yang kedua, puasa khusus, iaitu dia berjaya pula menjaga panca indera dia daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Itu pangkat yang kedua sekarang ni. Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau mesti menjaga mata. Daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Apakah perkara-perkara yang diharamkan tu? Contohnya, bagi orang lelaki dia melihat orang perempuan. Orang perempuan pula melihat orang lelaki. Melihat tu dengan syahwat ataupun melihat aurat. Orang lelaki melihat aurat orang perempuan, orang perempuan melihat aurat orang lelaki. Yang kedua, dan menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Menjaga lidah kita daripada contohnya mengumpat, mengata, mencaci, mencerca, mengutuk, memasyhurkan kelebihan kita, menunjukkan kita ni lebih pada orang lain, riak dalam percakapan, takabur dalam percakapan, ujub dengan percakapan. Dan yang ketiga, menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar, contohnya mendengar orang lain mengumpat, adalah sama dosanya dengan orang yang berkata. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat.
kalau ia tidak mengingkari umpatan itu. Menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Menjaga telinga daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Kita kena pelihara telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Apa dia contohnya? Selain daripada mengumpat, mendengar lagu-lagu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar gosip-gosip liar, mendengar keaiban, contoh daripada mengumpat juga tu. Dan kata Imam Ghazali, orang yang mendengar tu dikira seperti orang mengumpat juga. Dia sama-sama berkongsi dosa. Kerana apa? Kerana bila dia mendengar, mana dia memberi, antaranya lah dia memberi semangat kepada orang yang nak cerita ke keburukan orang itu, menjadikan orang tu bersemangat nak cerita ke lagi, sehingga kadang-kadang orang yang mengumpat tu menambah-nambah lagi. Menambah-nambah lagi tu dia panggil fitnah pula. Tu kita kembali kepada bab mengumpat. Apa makna mengumpat? Iaitu kita menceritakan perkara yang benar-benar berlaku, tetapi perkara tu kita menceritakan tentang seseorang tu, perkara yang benar-benar berlaku, bukan perkara yang karut, yang kita tambah-tambah. Adapun yang kita tambah-tambah tu dia panggil mengumpat, dia panggil memfitnah pula tu. Maka kita hendaklah peliharalah. Ini beberapa contoh 4 daripada panca indera yang kita kena pelihara dan jaga, supaya kita termasuk daripada orang yang berada di pangkat yang kedua, iaitu orang yang puasa khusus. Satu lagi puasa khususul khusus. Puasa khususul khusus ni iaitu orang yang memelihara puasa umum. Itu daripada perkara yang membatalkan puasa. Kemudian puasa khusus iaitu orang yang memelihara daripada melakukan perkara yang menghilangkan pahala puasa. Puasa khususul khusus ni orang yang puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qasad, ikhlas sungguh-sungguh, tidak kerana lain. Dia ni puasa, dia tumpu sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling sedikit pun kepada dunia, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan serta mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kesimpulannya, kita jangan jadi orang yang rugi, orang yang berpuasa tetapi letih saja-saja. Tak boleh. Orang yang berpuasa hanya meninggalkan makan dan minumnya sahaja, tapi tak boleh pahala apa-apa pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang berpuasa tetapi dia masih melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ruginya pahala puasa, dia masih melayan keinginan nafsu syahwat dia, melakukan perkara-perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memelihara panca indera-panca inderanya, maka Allah Taala kata
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidak berhajat pun daripada dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Mana Allah Ta'ala tidak menerima puasanya. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita setakat mana puasa kita. Adakah kita betul-betul berpuasa ataupun kita hanya berpuasa mengikut adat semata-mata. Jadi setakat itu dulu pada kali ini. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.